Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Alia binti Abdul Halim. Saya Nur Atirah binti Nur Azman. Dan saya Nur Azrah Hania binti Azri. Kami akan membentangkan tentang impak penggunaan ICT tanpa batasan terhadap pemikiran dan aspek sosial manusia. So, apakah dimaksudkan dengan ICT? ICT adalah singkatan daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu Information, Communication and Technology, yang maksud teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat boleh didefinisikan sebagai gabungan teknologi maklumat dan teknologi communication yang diperoleh, disimpan, diproses dan diedarkan secara elektronik. Teknologi maklumat ini tidak terbatas pada internet dan komputer sahaja, tetapi juga meliputi sistem televisyen, telefon, fax, telegram dan satelit yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pengguna dengan lebih cepat. So, perkembangan teknologi ini sangat pesat, boleh menyebabkan kita untuk kita berhubung dengan orang lain hanya dengan hujung jari. So, kita akan mulakan dengan impak penggunaan tanpa batasan terhadap pendidikan. Silakan, Asia. Okay, so yang first kali adalah impak ICT kepada pendidikan. Okay, so di sini ada 5 iaitu yang positif dan negatif. Okay, so pertama sekali kita tengok impak yang pertama ialah proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah lebih efektif. Yang mana dengan adanya penggunaan seperti video, infografik, image dapat menarik minat para pelajar untuk lebih fokus, lebih berminat dalam pembelajaran. Okay, yang kedua ialah meluaskan batas pengajaran dan pembelajaran. Kalau dulu proses pengajaran dan pembelajaran hanya boleh dilakukan di sekolah, tapi dengan adanya penggunaan ICT, walaupun pelajar dekat rumah ke, kat mana ke, bila mereka dapat berhubung dengan guru ataupun dengan rakan-rakan. Sebagai contoh pada masa sekarang, pada masa PKP, proses pengajaran dan pembelajaran masih boleh diteruskan walaupun sekolah ditutup. Okey, yang ketiga ialah mewujudkan sistem pendidikan yang lebih cekap. Ni termasuklah laman web yang dicipta oleh kerajaan di mana para guru dan ibu bapa serta pelajar boleh mengakses laman web tersebut untuk menyemak keputusan pelajar. So kalau dibandingkan dengan dulu yang mana hanya menggunakan kertas, sistem sekarang lebih efisien, lebih efektif. Okay. So yang tiga tu ialah yang positif. So sekarang kita tengok pula kepada yang negatif. Okay, so yang pertama, impak negatif yang pertama ialah dapat melalaikan pelajar jika tidak dikawal penggunaannya. So kita semua sedia maklum bahawa pelajar, golongan remaja muda yang mereka lebih suka untuk mengakses ataupun mempelajari benda baru. So kalau ibu bapa ataupun para guru tak tengok apa yang mereka akses dengan menggunakan ICT tu, mungkin boleh memudaratkan mereka. Dan kalau mereka terlalu lama menggunakan internet, so tu boleh memudaratkan juga. Okay, yang terakhir ialah guru terlalu bergantung kepada penggunaan ICT. Bukanlah semua guru seperti itu, tapi ada setengah guru yang menyerahkan tugas pengajaran satu-satu kepada ICT. Contohnya dengan hanya menayangkan video macam tu. So walau semaju mana pun kita, pengajaran secara lisan tetaplah penting juga. So guru kena pandai untuk membahagikan antara keduanya. Okay, so tu daripada saya. Saya teruskan, saya paskan kepada next presenter. Okay, terima kasih Atira. So, kita sekarang bincang tentang impak ICT terhadap aspek sosial manusia. So, perkembangan teknologi maklumat
sekarang sangat pantas dan berkembang di seluruh dunia dan termasuklah juga Malaysia. Penggunaan teknologi telah menjadi satu keperluan dalam kehidupan masyarakat Malaysia sekarang dan bukan lagi kehendak. Terutamanya ia menjadi fenomena kepada golongan masyarakat terutama sekali kepada golongan yang masih belajar seperti pelajar dan yang sudah bekerja. So penggunaan internet dan media sosial yang meluas yang wujud fenomena masyarakat sekarang seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Ia memberi pengaruh yang sangat besar kepada aspek sosial manusia disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan penggunaan gadget atau peranti yang canggih. Pengaruh media massa berbeza dari satu individu ke individu yang lain disebabkan oleh pola budaya dan perilaku masyarakat dan pola pemikiran yang telah ditentukan oleh media massa. So pengaruh media massa memberi pengaruh yang positif dan negatif. So kita tengok dari segi positif, masyarakat Malaysia lebih gemar untuk menggunakan media sosial kerana masyarakat boleh memperoleh berita dengan lebih pantas. Bagi contoh, masyarakat dapat mengetahui maklumat dan informasi yang berita-berita semasa yang berada di luar negara ataupun di dalam negara dengan lebih pantas dan boleh membuatkan masyarakat lebih peka terhadap isu-isu semasa. Dan dari segi pengaruh media massa, dari segi media massa kepada masyarakat yang negatif adalah seperti bahasa rojak. Ini disebabkan oleh perkembangan teknologi maklumat itu sendiri yang membolehkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesama sendiri. Malah para pengguna media sosial adalah dari berlainan latar belakang yang boleh menyebabkan penularan bahasa rojak. Bahasa rojak ialah bahasa Inggeris yang bercampur dengan bahasa Melayu dan bahasa rojak ini semakin popular dan secara tidak langsung ia boleh menyebabkan penggunaan bahasa tulen iaitu bahasa Melayu terhakis jika tidak dikawal. So justru itu media massa sama ada media cetak ataupun media elektronik sepatutnya memainkan peranan yang penting untuk membentuk kehidupan masyarakat kini. Saya pas kepada Azra. Okay, terima kasih Fatin. Okay, saya akan sambung dengan tajuk impak ICT terhadap aspek pemikiran manusia. Okay, impaknya terdapat dua, positif dan negatif. Okay, yang positif melahirkan bangsa yang berpengetahuan dari segi teknologi. Sebagai contoh, teknologi maklumat dan komunikasi melahirkan suasana yang menggalakkan terhadap satu perkembangan yang baharu, praktikal dan berguna untuk urusan seharian seperti mengetahui isu semasa sama ada tempatan maupun antarabangsa. Okey, impak positif yang kedua adalah merangsang perkembangan terhadap psikologi serta minda. Okey, pemikiran yang kognitif, sikap personaliti, emosi dan tingkah laku adalah suatu proses interaksi antara individu yang telah merangsang corak pemikiran masyarakat untuk lebih optimistik. Okey, impak yang negatif yang pertama adalah berfikiran bebas atau liberalisme. Okey, impak ini boleh dikategorikan sebagai positif, tetapi
apabila ia terlalu ia tidak dikawal, ia boleh memudaratkan sesetengah pihak. Okey, liberalisme bermaksud individu tidak terikat dengan sebarang ideologi dan tidak berpaksikan terhadap mana-mana pengajaran agama. Okey, sebagai contoh, terdapat golongan yang beragama Islam yang mengamalkan cara hidup dan budaya berfikir yang berteraskan ajaran Katolik, dan ini bukanlah berdasarkan as-sunnah dan Al-Quran. Okey, impak yang negatif kedua adalah skeptikal terhadap agama. Sebagai contoh, masyarakat kini semakin berani mengetengahkan pandangan mereka yang agak kritikal terhadap ajaran Islam yang berniat untuk melontarkan tomahan dan persepsi buruk terhadap agama tersebut. Dan perkara ini berlaku dalam dunia realiti zaman kini apabila manusia berkuasa menyebarkan maklumat tanpa batasan. Okey, aspek yang terakhir sekali adalah dari segi kesihatan. Okey, untuk aspek positif, untuk impak negatif, untuk impak positif adalah untuk tujuan rekod perubatan. Rekod perubatan ini adalah mengandungi maklumat pesakit tentang diagnosis mereka, diagnosis penyakit, ubat-ubatan maupun sejarah kesihatan. Okey, yang kedua adalah penggunaan informasi dalam mengurus rekod pesakit. Okey, ini memudahkan pihak hospital untuk menyimpan, mengubah, memproses serta mencapai maklumat pesakit apabila diperlukan secara sistematik. Okey, masalah kesihatan diri ini adalah impak negatif yang mana membawa kepada kesihatan mata. Sebagai contoh, apabila kita terlalu kerap menghadap skrin peranti elektronik, mata kita akan terlalu fokus terhadap cahaya yang dikeluarkan oleh peranti elektronik tersebut dan ia akan menyebabkan mata menjadi lesu, penat dan akan mengundang kepada penyakit rabun serta silau. Okay, terdapat beberapa cadangan untuk semua aspek yang telah dibentangkan. Seperti yang pertama, bijak memilih dan mengakses maklumat secara dalam talian agar tidak mempunyai pemikiran atau ideologi yang terpesong. Yang kedua, mengetahui kesahihan suatu sumber maklumat kerana tidak semua berita adalah benar dan setengah pengguna hanya mengambil tajuk utama berita tersebut tanpa membaca intipati berita itu. Yang ketiga adalah pihak berkuasa memberi pendedahan dan panduan tentang penggunaan ICT yang sewajarnya terutama dalam institusi pendidikan seperti di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA maupun IPTS. Yang keempat adalah mengamalkan gaya hidup sihat seperti melakukan aktiviti fizikal, bersenam, beriadah, mengemas rumah maupun membaca buku. Okay, seterusnya saya paskan kepada Atirah untuk buat kesimpulan. Okay, so secara konklusinya terbuktilah yang penggunaan ICT ni memberi pelbagai impak terhadap pendidikan, sosial, pemikiran serta kesihatan. So impak kat situ termasuklah yang positif serta yang negatif. Ia juga memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan seharian yang mana telah merubah yang kehidupan pada zaman dahulu kepada kehidupan zaman sekarang. So banyak perbezaan kat situ. Di samping itu, jelaslah bahawa penggunaan ICT yang berlebihan boleh mendatangkan keburukan ataupun yang disalahgunakan juga boleh mendatangkan keburukan. Jadi kita haruslah berpada ataupun tidak keterlaluan dalam penggunaan ICT. So itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.